Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh berkembang 5.3% bagi suku ketiga tahun ini. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin berkata, ekonomi domestik dilihat terus menyokong ekonomi selain tekanan inflasi yang sederhana. Ekonomi negara turut dipacu dasar fiskal dan monetari yang menggalakkan selain pemulihan aktiviti pelancongan. Keluaran dalam negara kasar KDNK negara menokok 5.1% bagi separuh pertama tahun ini. Ia susulan prestasi positif pada suku pertama dan kedua yang masing-masing berkembang 5.9 dan 4.2%. Pengukuhan ini sekaligus meyakinkan kerajaan meningkatkan sasaran KDNK kepada antara 4.8 hingga 5.3% tahun ini. Unjuran rasmi sebelum ini antara 4 hingga 5%. Kerajaan memulakan gerak kerja Rancangan Malaysia RMK ke-13 yang dijangka dibentangkan di Parlimen pada suku ketiga 2025. Perancangan jangka panjang negara itu dirangka bagi mencapai matlamat ekonomi madani, menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia dan meningkatkan kualiti hidup rakyat. Kementerian Ekonomi sedang giat melaksanakan pelbagai sesi lebar urus dan perbincangan bagi mendapatkan input dan cadangan dalam membangunkan kerangka PMK ke-13. Program Jelajah Madani juga akan dilaksana untuk mengumpul input. Untuk rekod, RMK ke-13 adalah kesinambungan Rancangan Malaysia ke-12 bagi tempoh 2021 hingga 2025. Rangkaian kedua 5G berpotensi meningkatkan daya saing negara. Malah pakar berpendapat ia mampu menarik pelaburan daripada syarikat berasaskan teknologi untuk menubuhkan fasiliti perniagaan di Malaysia. Langkah ini dapat mempercepatkan proses pendigitalan dalam pelbagai sektor ekonomi. Dengan adanya dua rangkaian 5G, ia juga akan merangsang industri automasi, robotik dan kecerdasan buatan yang memerlukan rangkaian yang responsif dan pantas. Rangkaian kedua 5G dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2025 Jumaat lalu turut akan memperlihatkan perkembangan infrastruktur negara yang setanding dengan negara maju. Selain rangkaian kedua, peruntukan RM120 juta turut diumum untuk meningkatkan capaian internet Institut Pengajian Tinggi Awam, sekolah, kem tentera dan institusi MARA. Pelabur asing beralih kepada belian saham domestik menjana aliran masuk ketara dengan nilai RM404 juta minggu lalu. Ini berbanding aliran keluar RM45.7 juta pada minggu sebelumnya. Menurut MIDF, Amanah Investment Bank, pelabur asing muncul pembeli bersih pada setiap hari dagangan dengan aliran masuk asing bersih terbesar adalah pada Khamis pada RM226.3 juta. Sektor yang mencatat aliran masuk asing bersih tertinggi ialah perkhidmatan kewangan, hartanah serta produk perindustrian. Manakala sektor yang mencatat aliran keluar asing bersih tertinggi ialah barangan pengguna, teknologi dan tenaga. Sementara itu, pelabur runcit tempatan memutuskan untuk mengambil keuntungan menyebabkan jualan bersih mencecah RM20 juta. Bursa Malaysia ditutup rendah hari ini sejajar prestasi pasaran saham serantau. Pada jam 5 petang, FBM KLCI turun 0.31 mata kepada 1645.68. Kaunter rugi mendalui untung pada 645 berbanding 395, manakala 519 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Bank Muamalat, lonjakan minyak mentah dunia, ekoran kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mempengaruhi pasaran saham. Minat terhadap pasaran juga dilihat rendah kerana pelabur lebih berhati-hati terhadap sebarang kemungkinan yang bakal berlaku. Baik, sekian laporan dari Niaga. Oleh itu, salam hormat dan Assalamualaikum.